Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wa anfa' bina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an wa barik fina wanshur minna. Allahumma zidna 'ilman wa fiqhan, amma ba'd. Kita masih lagi dalam Kitabul Janaiz, kitab yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. 32 Bab ma yukrahu min ittikhadil masajid 'ala al-qubur. Bab ma yukrahu min ittikhadil masajid 'ala al-qubur. Bab makruh ataupun tidak dibolehkan membina masjid di atas kubur. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi alladhi mata fihi la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qalat walaula dhalik la abrazu qabrah ghaira anni akhsha an yuttakhadha masjida. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan baginda bersabda ketika sakit, ketika dalam keadaan sakit, yang mana Rasulullah mati selepas tu. Maksudnya sebelum akhir hayat, di akhir hayatnya Rasulullah sebelum wafat, dia pernah berpesan dan dia bersabda la'anallahu al-yahuda wan nasara. Ini sabda Nabi kata Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Sebab mereka menjadikan kubur para nabi mereka itu sebagai masjid. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, laula zalik, kalaulah tidak kerana hal tersebut. Ini dalam hadis, dalam sirah ataupun dalam lafaz yang lain, Nabi larang kan daripada menjadikan kubur beliau dan kubur-kubur para nabi itu sebagai masjid kan. Jadi Aisyah berkata kalau tidak kerana hal tersebut kan. Kerana apa? Kerana larangan daripada menjadikan kubur itu sebagai masjid yang boleh mengundang laknat Allah kan. Kalau tak kerana itu, Aisyah berkata la abrazu qabrah, nescaya mereka itu para sahabat akan tunjukkan kubur Nabi. La abrazu qabrah ini maksudnya mereka sudah tentu akan, kalau tidak kerana ada larangan tersebut, sudah tentulah para sahabat akan menyingkap kawasan kubur Nabi dan tidak meletak benteng yang menutupnya. Tidak meletak benteng ataupun dinding yang menutup kubur Nabi daripada dilihat oleh orang ramai ataupun maksudnya didatangi oleh orang ramai. Macam tu kan. Sebab keadaan, maksudnya realitinya kubur Nabi itu ditutup kan. Ditutup ataupun dihadang dengan dinding kan. Dinding yang merupakan bilik Aisyah radhiyallahu taala anha, sebab Nabi dikuburkan di biliknya, iaitu di bilik Aisyah. Jadi kubur Nabi itu tidak berada dalam capaian orang awam lah. Maksudnya ditutup dengan dinding kan. Kenapa dilakukan hal itu? Ditutup dengan dinding, maksudnya kenapa ditanam Nabi, dikuburkan Nabi dalam bilik Aisyah? Susah kan orang nak pergi ziarah sebab dia ada dalam bilik Aisyah kan.
maksudnya dalam kawasan persendirian kan. Tidak dikuburkan di kawasan yang terbuka ataupun terdedah seperti mana kubur orang lain, tapi Nabi dikuburkan dalam rumah, ditutup kan. Kenapa begitu? Di sini Aisyah sebut alasannya. Dia kata laula zalik la abrazu qabrah. Maksud la abrazu qabrah maksudnya la kushifa qabruhu wa lam yuttakhadh alaihi al-ha'il. Maksudnya tidak, sudah tentulah dibuang dinding yang menutup kuburnya ataupun dikuburkan Nabi di luar rumah, macam tu kan. Tapi Nabi tak dikuburkan di luar rumah, tapi dikuburkan dalam rumah. Ini mungkin ada orang tanya kan, kenapa para sahabat mereka tanam jasad Nabi dalam rumah Aisyah kan, kenapa tak ditanamkan di kawasan kubur biasa? Inilah sebab dia. Dia tidak ditanam di kawasan terbuka sebab ni Aisyah kata dia kata tu sebab dibimbangi ghaira anni akhsha ayyuttakhadha masjida. Aku bimbang nanti kalau dikubumikan Nabi tu di kawasan terbuka, ia akan dijadikan masjid, disembah. Maksudnya kubur itu akan disembah. Kubur itu akan disembah. Maksudnya yang tak boleh itu apa? Sembah kubur itu maksudnya perkara yang telah disepakati oleh semua orang. Tak ada khilaf dalam hal tu. Benda itu dah jelas syirik lah kan, menyembah kubur kan. Macam mana pula dengan hal membuat masjid di atas kubur ataupun menjadikan kubur itu sebagai kiblat. Dia tak sembah kubur, cuma masjid tu berdekatan dengan kubur dan kubur itu betul lah dekat depan arah kiblat. Yang macam tu. Yang itu macam mana? Kat sini kalau tengok kepada terjemah bab Bukhari ni, dia termasuk dalam hal yang dilarang jugalah kan. Maksudnya tidak boleh dibina masjid di atas kubur ataupun maksudnya di hadapan kubur, macam tu kan. Di hadapan kubur ataupun bersebelahan kubur, maksudnya berhampiran dengan kubur lah. Maksudnya kubur itu ada dekat masjid. Yang itu juga dilarang. Walaupun kalau lihat kepada matan hadis ni, Aisyah kata yang dilarang tadi tu menjadikan kubur sebagai masjid kan. Maksudnya disembah kubur tu kan. Tapi dilarang juga membina masjid di atas kubur ataupun di hadapan kubur tadi tu, saddan lidzari'ah, macam tu kan, untuk menutup pintu fitnah tadi kan. Ini salah seorang daripada ulama yang hurai hadis ni, Al-Karmani dalam syarahnya, syarah Sahih Bukhari, dia kata kalau tengok kepada maksud hadis, maksud dia mufadul hadis yang dilarang tadi tu buat masjid dekat kubur, menjadikan kubur sebagai masjid kan, menjadikan kubur sebagai tempat sembahan kan. Yang itu yang dilarang kan. Tapi kalau lihat kepada terjemahan bab Bukhari, dia letak hadis ni di bawah bab yang saya baca tadi, ma yukrahu min ittikhadil masajidi 'alal kubur, bukan ittikhadil kuburi masajid. Jadi dia beza ittikhadul kuburi masajid dengan ittikhadul masajid 'alal kubur, menjadikan kubur sebagai masjid. Membina kubur di atas masjid kan dua hal yang berbeza kan. Kalau membina masjid di atas kubur, dia tak sembahlah kubur tu kan, dia cuma buat masjid kan dekat atas kubur ataupun depan kubur, macam tu kan. Kalau menjadikan kubur sebagai masjid, dia maksudnya dia sembah kubur. Jadi dia kata melihat kepada maksud hadis, larangan menyembah kubur, maksudnya menjadikan kubur sebagai masjid. Tapi Al-Bukhari dia keluarkan hukum daripada hadis tu dan dijadikan sebagai tarjamatul bab dia, tak boleh buat masjid di atas kubur kan. Dia kata dua-dua ni berbeza kan.
wa mafhumuhuma mutaghayyir. Yang ayat tadi tu menjadikan kubur sebagai masjid dengan membina kubur di atas masjid tak sama maksud dia kan. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata tapi ada kaitan, mutalazimat, ittikhadul kuburi masajid dengan ittikhadul masajid alal kubur, walaupun tak sama maksud tapi berkaitan. Berkaitan. Macam mana kaitan dia? Bila buat kubur, buat masjid di atas kubur, kalau penghuni kubur tadilah dia dalam kalangan orang yang disegani ataupun yang diagungkan, nabi ke, ulama ke, tokoh ke kan, dia akan membawa kepada penyembahan kubur. Dia bawa ke situ kan. Sebab tu dia kata mutalazim kan. Dia saling berkaitan. Sebab itu benda itu juga dilarang kan. Sebagaimana maksud apa zahir dia, mantuk hadis-hadis itu dilarang, mafhumnya juga dilarang. Dia ada dua benda lah. Kalau dalam usul fiqh ni, satu disebut sebagai mantuk, itu maksud yang terang, yang jelas lah, yang zahir dia daripada lafaz tu kan, daripada matan tu. Satu lagi mafhum, jauh kan. Dia tidak disebut secara jelas dalam hadis. Hadis dia tak kata buat masjid di atas kubur kan, dia tak cakap macam tu, tapi tu dipahami lah. Ataupun ia boleh membawa kepada maksud yang disebut dalam hadis. Membina masjid di atas kubur walaupun tidak disebut dalam hadis, tapi dia boleh membawa kepada maksud yang sama juga. Dia boleh pergi ke situ. Dia zari'ah ilal mamnu', dia boleh membawa kepada benda yang dilarang. Disebabkan dia zari'ah ilal mamnu', sud, maka disekat. Disekat apa tu jalan kepada benda yang dilarang tadi tu. Itulah dia. Ada jugalah ulama yang dia punya pandangan tu, sini kita sebutlah, orang kata apa, mimbab al-amanatil ilmiyah lah kan. Contoh macam Al-Imam Al-Baydawi, dia ada sebutlah, dia kata kalau membuat masjid bersebelahan dengan kubur orang soleh, ini situasi ni banyak berlaku di Mesir lah kan. Banyak berlaku di Mesir. Kalau di Malaysia ni ada juga kan. Biasa macam masjid-masjid lama kan, dia ada kubur di bahagian hadapan ataupun tepi, ataupun dia ada kubur kan. Dan ada sesetengah masjid di Malaysia ni pun memang ada makam lah kan. Makam kan. Di makam ni boleh jadi ada kubur, boleh jadi tak ada kubur. Tu je. Kubur lah. Makam ni boleh jadi ada kubur, ada dharih kan. Dia kubur dalam bahasa Arab tu, selain daripada kubur dia sebut sebagai dharih lah. Boleh jadi makam tu adalah dharih, boleh jadi makam dia tak ada kubur pun dalam tu kan. Dia makam je. Macam tu je. Macam orang kata apa, macam tugu peringatan je. Al-Baydawi, Al-Imam Al-Baydawi kan, ni salah seorang daripada ahli tafsir lah, dan juga faqih juga kan. Dia kata kalau buat masjid di samping kubur orang soleh, tujuannya untuk ambil berkat. Saya sebut je lah kan. Tujuannya untuk ambil berkat. Ni bukan ayat saya ni. Tujuannya untuk ambil berkat, sebab bila berdekatan dengan sesuatu yang baik, dia kata ada berkat. Macam tu lah. Jadi orang tu orang soleh dan dia meninggal di situ, bila buat masjid berdekatan dengan kuburnya dengan tujuan untuk ambil berkat, dia kata bukan untuk mengagungkan, bukan ta'zim, tapi tabarruk. Ta'zim dia boleh bawa kepada takdis kan. Tapi dia tak ada pun niat ta'zim, tapi tabarruk dia kata kan. Ataupun tidak juga dengan tujuan untuk menghadap kepada kubur tersebut, maka tak termasuk dalam larangan yang disebut dalam hadis kan. Boleh lah kan, macam tu kan. Boleh selamat, tapi persoalannya boleh selamat ke daripada masalah ni kan? Boleh selamat. Kalau orang soleh tadi tu dia soleh lah kan, boleh selamat tu. Kalau hal ini dapat dielakkan oleh orang alim kan, yang ada ilmu kan, mungkin orang awam tak selamat. Hukum ni dibuat khusus untuk orang awam.
sebab dia tak lepas kan. Dia sama kes seperti menggantung gambar tokoh kan, atau membuat tugu ataupun patung tokoh ataupun orang hebat, orang soleh dan seumpamanya yang pernah dibuat oleh umat terdahulu. Mereka tak sembah kan. Tapi orang selepas, generasi selepas dan orang awam yang jahil ni, dia dah salah faham, jadi dia sembah. Jadi hal itu boleh berlaku kepada kubur juga kan. Boleh berlaku kepada kubur orang soleh juga, walaupun maksudnya asal pembinaan masjid berdekatan dengan kubur orang soleh tadi tu bukanlah untuk menyembah orang soleh tadi tu, untuk dapat berkat. Menurut pendapat yang mengatakan ada berkat kat situ kan. Tapi nanti last akan disalah faham oleh orang awam kan, dan orang jahil, akhirnya mereka sembah. Jadi boleh jadi macam tu kan. Kat Mesir banyaklah benda ni kan. Jadi ada yang menentangnya secara lisan, antaranya Hasanul Banna, Al-Imam Hasanul Banna. Dia sebut ketika dia menghuraikan usul Ishrin ni, usul 20 lah. Kalau orang yang gerakan-gerakan ni, yang join gerakan ni kan, Harakah Islamiah ni, kalau dia tak tahu usul 20 ni, memang orang kata tak cukup tarbiyah lah kira kan. Macam tu lah kan. Dia kata itu mungkar kan, perkara bid'ah mungkarah. Dia kata bid'ah mungkarah kan, disebut tu bid'ah kan, bukan bid'ah biasa, bid'ah mungkarah tajibu muharabatuha, macam tu dia sebut kan. Wajib diperangi kan. Bid'atun munkaratun tajibu muharabatuha, bid'ah yang mungkarah yang wajib diperangi. Tapi masuk diperangi tadi bukan dirobohkan macam itulah. Maksudnya perlu dibentras, first kali dengan pendidikan lah, macam tu kan, bagi kefahaman dan kesedaran kepada masyarakat awam kan. Bagi kesedaran dan maksudnya kefahaman kepada masyarakat awam supaya dia tak terjebak dalam perkara syirik. Yang itu yang paling penting sekali lah. Bab as-salatu 'ala an-nufasa awin nafsa, an-nufasa awin nafsa, kilahuma yasluh. Boleh sebut an-nufasa, boleh sebut an-nafsa, nufasa ataupun nafsa, sama, dua-dua boleh. Idza matat fi nifasiha, bab menyembahyangkan ataupun solat jenazah perempuan yang mati nifas. Mati nifas maksudnya mati, sama ada mati disebabkan melahirkan anak ataupun mati ketika hamil kan. Ketika hamil kan. Mati melahirkan anak ataupun mati ketika hamil. Jadi boleh disebut sebagai nufasa ataupun nafsa. Kenapa didatangkan bab ni? Solat ke atas wanita yang mati hamil ataupun mati kelahiran anak, kenapa macam tu? Ada masalah ke kan? Bukan, memang boleh solat kan. Kalau perempuan yang mati, macam orang lain jugalah, perempuan yang mati hamil ataupun yang mati kelahiran anak, memang disolatkan jenazah dia kan. Kenapa dia sebut lagi kat sini bab solat ke atas jenazah perempuan yang mati dalam keadaan nifas tadi, ketika nifas? Kenapa didatangkan bab ni? Jadi didatangkan bab ni untuk menghilangkan sangkaan yang mengatakan tidak perlu disolatkan jenazah perempuan yang mati nifas ni. Sebab apa ada sangkaan begitu? Sebab dia mati syahid. Jadi dalam hadis kan, dalam hadis banyak, antara hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Atiq radhiyallahu taala anhu, kalau tak silap, dia disebut antara mereka yang yang dikira syahid lah, yang dikira mati syahid itu, al-mar'atu tamutu fi jum'iha, al-mar'atu tamutu fi jum'iha atau jam'iha atau jim'iha, jam'iha, jim'iha, perempuan yang mati ketika hamil kan. Dimaksud jum'iha tadi tu dia dua. Ada yang mengatakan maksudnya mati ketika hamil, maksudnya mati dalam
perut dia ada baby, jami'atun fi batniha walada. Mati dalam keadaan dalam perutnya ada baby, macam tu kan. Ada yang mengatakan perempuan yang belum berkahwin, belum bernikah, anak dara, bikr, ada yang mengatakan begitu. Tapi yang jelasnya situ maksud yang disebut oleh ramai ulama, maksudnya mati hamil ataupun yang mati melahirkan anak. Jadi dia dikira sebagai syahid lah dalam Islam. Habis kalau dia syahid, tak perlu solat ke ke atas jenazahnya kan? Yang tak perlu solat tadi tu ke atas jenazah orang yang mati syahid disebabkan dia berperang kan? Disebabkan dia berperang dengan musuh, dia mati terkorban. Yang itu tak disolat apa di situ lain lah kan. Tapi yang ini yang apa, yang perempuan yang mati ni ketika hamil ataupun melahirkan anak ini, yang itu disolatkan jenazahnya. Jadi sebab tu dia datangkan ni, dia datangkan bab ni, as-salatu 'alan nufasa idza matat fi nifasiha. Solat ke atas perempuan yang mati ketika nifas. Okay. An Samurah ibn Jundab radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasataha. Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum lah, ke atas jenazah seorang perempuan yang mati ketika nifas. Lalu Rasulullah ketika menyembahyangkan jenazah perempuan yang mati nifas tadi ni, Rasulullah berdiri di tengah jenazah, di bahagian tengah, dekat tengah. Ini jenazah wanita, Nabi solat dekat tengah macam tu. Jadi kenapa dia solat di tengah macam tu kan? Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan untuk menutup wanita tadi itu dari dilihat oleh dilihat oleh makmum. Berbeza dengan solat jenazah lelaki, maka dia berdiri di bahagian kepala kan, di bahagian kepala. Kalau wanita di bahagian tengah. Yang itu seperti yang disebut dalam hadis yang lain kan. Disebut dalam itu, ada dalam hadis Abu Daud ada kan? Dan juga ada dalam hadis At-Tirmizi kan? Daripada Anas ibn Malik, dia solat jenazah wanita, dia solat di tengah kan? Bila dia solat jenazah lelaki, dia berdiri di bahagian kepala. Lalu ditanya kepadanya, macam tu ke yang Nabi buat? Dia kata, ya, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sini dia sebut juga dia berdiri di tengah macam tu kan. Jadi dia sebut alasannya kerana untuk menutup untuk menutup jenazah tadi tu, anggota badannya daripada dilihat oleh kaum lelaki kan. Ada juga yang berpendapat bukan sebab tu kan, bukan dengan sebab ditutup kan. Dia sebabnya dia kata itu asalnya Nabi solat begitu ke atas jenazah wanita sebelum mereka buat keranda kan. Jadi dia solat macam itulah kan. Jadi untuk sama jugalah untuk melindungi dia daripada dilihat oleh orang kan. Kalau duduk kat tengah-tengah tu tak nampak, macam itulah. Tapi bila sudah dibuat keranda dan jenazah tadi tu dia letak dalam keranda macam tu kan, maka dia kata tak ada beza kedudukan posisi imam ketika solat ke atas jenazah tadi tu, sama ada wanita ataupun lelaki, dia sama je. Dia duduk dekat kepala je ataupun dekat tengah, maksudnya tak ada beza pun dekat situ kan. Itu satu pendapat lagi kan. Sebab tu dia kata, kalau tengok dalam bab asal dalam Sahih Bukhari, dia ada tanda soal, adakah solat dalam bab lain dia kata, adakah
solat ke atas jenazah wanita tadi tu di tengah, imam berdiri di tengah, dia buat tanda soal. Seperti dia mempersoalkan dan dia tak setuju dengan pendapat itu, macam dia nak seolah-olah menurut beliau itu, menurut Imam Al-Bukhari sama saja, imam dia nak solat jenazah lelaki ke perempuan ke sama saja, tak ada beza pun kedudukannya. Kalau dia solat lelaki tengah, perempuan tengah. Kalau dia solat lelaki dekat kepala, perempuan pun kat kepala jugalah, macam tu kan. Dan dalam masa yang sama dia nak mengatakan hadis Anas yang mengatakan Nabi berdiri bagi jenazah wanita di tengah, bagi jenazah lelaki di bahagian kepala. Dia nak kata hadis tu lemah kan. Hadis tu ada dalam dalam Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Ini hadis dinilai sahih oleh setengah pengkaji ya. Al-Imam At-Tirmizi sendiri dia kata hadis tu hasan kan. Sebahagian pengkaji yang mutaakhir ni seperti Syekh Arnaud dinilai hadis tu sebagai sahih. Maksudnya kuat jugalah posisi imam yang duduk bagi jenazah wanita, berdiri di tengah kalau perempuan, lelaki di kepala, macam tu kan. Tapi ada pendapat lain. Dia kata kenapa Nabi berdiri di tengah wanita yang mati tadi tu, jenazah wanita yang mati melahirkan anak ataupun yang hamil tadi tu, dia kat tengah tu, sebab dia kata kat situ ada baby kan. Situ ada baby, dalam perut dia ada baby kan, ada bayi kan. Jadi dia berdiri di tengah dekat dengan bayi tadi tu untuk doa kepada bayi tu, supaya maksudnya supaya bayi tu dapat berkat kan. Ini pendapat lah, supaya bayi tadi tu mendapat berkat sebab dekat dengan imam yang sedang solat ataupun Nabi yang sedang solat berdekatan dengan ibunya tadi tu. Jadi dia dekat dengan bayi supaya ini bila dekat-dekat berkat tadi itulah maksudnya kan. Sebab di situ ada bayi, maka dengan berdiri di situ mudah-mudahan berkat tadi tu diperoleh oleh bayi yang ada dalam perut ibu. Tapi ini alasannya ataupun pendapat ni ditolak jugalah. Sebabnya dia kata bayi yang ada dalam perut ibu dia tak dikira sebagai manusia lah kan. Dia sebahagian daripada ibu, sebahagian daripada anggota ibu tadi tu. Dia macam tangan, macam kaki orang lah. Manusia ada tangan, ada kaki, dapat ada organ dalaman. Jadi bayi tadi tu duduk dalam, jadi dia organ dalam lah. Jadi tak dikira sebagai manusia yang sempurna kan. Jadi tak timbul isu untuk supaya dia dapat kelebihan ataupun kebaikan dengan sebab doa Nabi ataupun imam yang berada di berhampiran dengannya, tak timbul situ kan. Macam tu kan. Kalau dia gugur keluar daripada ibunya, macam tu kan, pun tak disolat kat atas dia, kat atas jenazah dia. Tak disolat sebab dia digugur. Ada perbahasan lah kat situ kan, ulama. Jadi tak kuatlah alasan yang mengatakan berdiri, maknanya di tengah tadi tu sebab nak meraihkan baby yang ada, bayi yang ada dalam perut dia. Kalau macam tu lah, maksudnya khusus untuk wanita hamil je lah duduk tengah-tengah tu. Kalau wanita yang tak hamil macam lelaki jugalah duduk dekat kepala kan. Tapi tidak begitu yang dilakukan oleh sebahagian ataupun kebanyakan ulama. Mereka duduk tengah, perempuan ke dia hamil ke dia tak hamil ke, perempuan di situasi dia duduk di tengah macam tu kan. Jadi dalam disebut juga dalam satu asar, ada sebahagian ulama ataupun salafus soleh mereka bezakan bila ada dua jenazah, satu lelaki satu wanita, mereka tak solat serentak pula. Dia tak solat serentak. Jadi dia solat jenazah lelaki dulu, lepas tu dia solat jenazah perempuan, kemudian diasingkan. Sebahagian mengatakan solat sekali je lah, macam tu kan. Jadi ada pendapat dekat situ. Bab qira'atu Fatihatil Kitab 'alal janazah. Bab membaca Al-Fatihah ke atas jenazah. Ni dalam solat. Dalam solat jenazah. Dalam solat jenazah kan ada baca Fatihah kan. Takbir yang pertama tu, lepas takbir yang pertama tu kan ada baca Al-Fatihah kan. Dalam mazhab Syafi'i macam tu kan. Sebenarnya wajib ke ataupun dia rukun ke? Macam tu kan.
Sebab tu dia didatangkan ni. Kalau kita tanyalah kenapa dia nak letak bab ni, membaca Al-Fatihah ketika solat jenazah, kenapa? Benda tu ada maksudnya ada pertikaian ke? Memang ada pertikaian lah dalam kalangan ulama, mereka tak sepakat kat situ, tak ada ijma' pun. Ini hal yang ada khilaf dalam kalangan ulama. Jadi pendapat Al-Bukhari di sini sama seperti selari dengan pendapat Syafi'i dan juga Hambali, mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i yang mengatakan kena baca Fatihah lah kan? Kena baca Fatihah dan dia rukun kan? Ia adalah salah satu daripada rukun solat jenazah kan? Bukan sekadar wajib tapi rukun macam tu kan. Ini Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu shalla ala janazah faqara'a bi Fatihatil kitab faqala liya'lamu annaha sunnah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau solat ke atas satu jenazah, lalu beliau membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau berkata supaya mereka tahu, liya'lamu annaha, dia dalam riwayat yang lain Ibn Abbas ketika baca Fatihah dia baca kuat. Jadi dia kata sengaja aku baca kuat supaya kamu tahu apa yang aku baca, sebab aku nak beritahu yang itu sunnah. Bukan sunnah baca kuat tapi sunnah baca Al-Fatihah dalam solat jenazah. Dalam lafaz yang lain macam dia himpunkan sekali kan, bacaan Al-Fatihah tu dengan doa pada selepas takbir yang pertama. Tadi rakaat ke? Selepas takbir yang pertama. Kita buat macam ni, kita buat takbir pertama, selepas takbir pertama Fatihah kan. Lepas tu selepas takbir kedua kita solat Ibrahimiyah kan, selawat Ibrahimiyah tu kan. Dan selepas takbir yang ketiga dan keempat ada doa kan. Takbir yang keempat pun ada doa juga. Kalau tengok dalam setengah riwayat daripada Ibn Abbas tadi, ketika dia mengatakan membaca Al-Fatihah itu adalah sunnah Nabi ketika solat jenazah, dia himpunkan. Dia himpunkan semua sekali. Dia baca Al-Fatihah, kemudian dia berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tadi tu kan. Allahumma salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lepas dia selawat tu, lepas tu dia pun doa terus masa tu juga. Lepas dia doa, kemudian dia pun bertakbir lagi selepas tu sebanyak 3 kali. Lepas tu dia bagi salam. Maksudnya selepas takbir yang kedua, ketiga dan keempat tiada bacaan antara takbir tersebut, tak ada bacaan apa-apa pun, sekadar takbir saja. Lepas tu dia beri salam. Sebab tu dalam mazhab yang lain lah, ni bukan mazhab Syafi'i lah, mereka mengatakan tak perlu baca apa-apa pun kan. Maksudnya antara takbir tersebut kan, tidak perlu baca apa-apa pun, sebab dia kata kalau boleh tidak dibaca antara takbir kedua, ketiga, keempat seperti mana yang dilakukan oleh Ibn Abbas, di mana beliau hanya membaca zikir, surah dan doa tadi selepas takbir yang pertama saja. Takbir kedua, ketiga dan keempat tak dibaca apa-apa pun. Dia kata kalau boleh tidak membaca apa-apa pada selepas takbir kedua, ketiga dan keempat, bermakna tak boleh juga tidak baca apa-apa langsung daripada takbir pertama lagi kan. Itu pendapat. Sebab tu sini Imam Al-Bukhari dia sebut benda tu, sebab bagi dia, menurut beliau, kena baca Al-Fatihah. Kalau tak kena pun dia kata membacanya adalah sunnah. Sebab kemudian didatangkan asar daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata liya'lamu annaha sunnah. Sunnah, adakah ia bermaksud Nabi buat begitu? Ni pendapat ramai ulama. Bila sahabat mengatakan sunnah, maknanya itu hadis marfu' mereka kata, walaupun itu datang daripada kenyataan sahabat kan, ataupun perbuatan sahabat. Hadis marfu' maksudnya dikira sebagai hadis Nabi kan. Tapi ada pertikaian juga. Sebagian mengatakan tak, macam tu kan. Yang tak itulah mereka mengatakan tak wajib baca Fatihah kan. Jadi ada dua pendapat lah kurang-kurang kat sini. Yang pertama yang menganggap membaca Al-Fatihah itu adalah sebahagian daripada rukun solat jenazah, sebahagian daripada rukun. Ini pendapat daripada Syafi'i dan juga Hambali kan. Membaca Al-Fatihah itu sebahagian daripada rukun solat jenazah. Ada pendapat yang mengatakan dia bukan rukun pun kan. Tak rukun, tidak rukun. Membaca Al-Fatihah tadi itu bukanlah rukun solat jenazah dan tak wajib. Mereka kata tak masyru'. Itu pendapat daripada Hanafi dan juga Maliki. Mazhab Hanafi dan juga Maliki mengatakan dia bukan rukun solat jenazah. Maksudnya sah saja solat jenazah tadi itu tanpa membaca Al-Fatihah.
Kalau dalam mazhab Maliki, mereka hanya mengatakan wajib doa saja kan. Antara takbir tadi tu yang perlu dilakukan adalah berdoa. Jadi maksudnya bukan membaca Al-Fatihah. Okey. Habis tu hadis macam mana sebagai mereka faham. Hadis ni jelas ni, Ibn Abbas kata sunnah kan. Adalah takwil daripada sebahagian ulama, antaranya daripada Al-Imam At-Tahawi lah. Dia kata membaca Al-Fatihah ketika solat jenazah tadi tu, kalau betul itu yang dilaporkan, diriwayatkan daripada Nabi secara sahih seperti mana disebut oleh Ibn Abbas, dia kata membaca Al-Fatihah tu bukan sebagai bacaan, bukan dengan niat membaca Al-Quran, bukan, dia kata tapi dengan niat berdoa. Kan ada doa dalam tu kan, dalam Fatihah kan ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu doa kan, kat situ doa kan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, tu boleh masuk doa, boleh masuk tak. Itu kan dalam hadis qudsi Allah kata hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dia sampai kat ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah kata hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim, Allah kata dalam hadis qudsi Allah ni untuk hamba-Ku kan. Dia akan dapat apa yang dia nak, macam tu kan. Jadi doa, jadi dia kata dibacakan Al-Fatihah tadi tu dalam solat jenazah sebenarnya bukan mimbabi qiraatil Quran, tapi mimbabi doa, tujuan doa saja. Jadi yang maksud sunnah tadi tu sunnah berdoa. Dia nak sokong pendapat ataupun mazhab yang mengatakan yang sunnahnya membaca doa dalam solat jenazah, bukannya membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i seperti Ibn Hajar Al-Asqalani ketika diurai di sini dan dia datangkan pendapat ni, dia kata ni takalluf, ta'assub, macam tak apa nak kena takwil ni kan. Fatihah tu Quran lah, apalah, memang dia ada masuk doa, tapi yang sebenarnya dia ayat Al-Quran kan. Jadi kita kira dia ayat Al-Quran lah, baca Al-Quran, baca Al-Fatihah kan. Tapi kat mana baca Al-Fatihah? Dalam hadis Ibn Abbas ni tak beritahu pun dia baca kat mana. Selepas takbir pertama ke, kedua ke, ketiga ke, atau keempat. Kita tahu lepas pertama ni sebab itu yang kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i kan. Tapi dalam hadis ni macam mana sebenarnya? Dalam hadis ni ada sebut tak, tengok. Ibn Abbas dia kata faqara'a salla ala janazah, dia solat ke atas jenazah, faqara'a bi fatihatil kitab. Dia tak beritahu pun kat rakaat yang dekat takbir yang keberapa. Dia salah sebut lagi, dekat takbir yang keberapa kan. Nanti kalau rakaat nanti ada rukuk, sujud pula kan, sesat. Takbir, selepas takbir yang keberapa dia tak sebut pula kan. Jadi dia ada sebut lah, maknanya itu dalam hadis Jabir kan. Dalam hadis Jabir, hadis tu diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i kan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i daripada Jabir bin Abdullah. Dalam hadis tu Jabir berkata wa qara'a bi ummil Qur'ani ba'da takbiratil ula. Jadi baginda membaca ummul Quran selepas takbir yang pertama. Sebab tu jadi mazhab dalam Syafi'i kan. Sebab hadis ni riwayat Imam Syafi'i dan dipegang dengan hadis tu kan. Tapi hadis ni Ibn Hajar, dia Syafi'i kan, dia kata hadis ni sanad dia lemah kan. Hadis ni sanad dia lemah kan. Macam dia tak terima lah, masuk seolah-olah macam itulah kan. Sebagai sandaran bagi masalah ni kan. Jadi tak jadi isu bagi dia dan bagi mereka yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah tadi tu nak baca pada takbir yang keberapa. Cuma dalam mazhab Syafi'i ia dibacakan selepas daripada takbir yang pertama lah, macam tu kan. Allahu a'lam. Bab al-mayyitu yasma'u khafqan ni'al. Al-mayyitu yasma'u khafqan ni'al. Bab orang mati tu dia mendengar hentakan kasut. Hentakan kasut orang hidup yang melangkah di atas kubur, dia dengar. Macam tu. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu
idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'a ni'alihim atahu malakani fa aq'adahu فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت la daraita wa la talait. Nanti kita akan tengoklah sebutan talait ni betul ataupun tidak kan. Summa yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seorang hamba itu apabila ia diletakkan, yang telah matilah, apabila ia diletakkan di dalam kuburnya, maksudnya dalam yang lahat, dan apabila sahabat-sahabat andainya balik beredar, sehingga dia mendengar, ketika beredar tu dia mendengar hentakan kasut mereka ketika melangkah. Ni'al ni jamak daripada na'al, itu kasut kan. Kalau slipper tu mereka sebut hizak kan. Kalau na'lun ni mereka sebut dan kita terjemahkan sebagai kasut kan. Kalau slipper tu mereka sebut hizak. Jadi macam itulah. Orang Arab hari ni sebagai tempat dia pun tak sebut hizak. Kalau slipper kan ship kan, ship kan, ship kan. Jadi dia mendengar hentakan kasut sahabat handainya ketika beredar kan, melangkah tu, sampai ke peringkat tu dia boleh dengar kan hentakan kaki tu kan. Dia kata waktu itu didatangi oleh dua malaikat. Dua malaikat tu dudukkan dia. Dia tadi baring, dua malaikat tu akan dudukkan dia. Duduk maksudnya diadili lah, macam tu kan. Maksudnya soal jawab, kena duduk kan? Didudukkan. Fayaqulan, lalu kedua-duanya bertanya, apa yang kamu kata tentang lelaki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Dia kata kalau orang mukmin lah, dia akan jawab, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu dikatakan kepada dia setelah dia jawab begitu, lihat tempat duduk kamu dalam neraka. Allah telah gantikannya dengan satu tempat duduk dalam syurga. Jadi dia dapat melihat kedua-dua tempat duduk, yang asalnya dengan yang telah digantikan, yang asalnya dalam neraka dan yang telah digantikan dalam syurga. Adapun dia kata, adapun orang kafir ataupun orang munafik, dia akan jawab, saya tak tahu, la adri. Aku cakap macam orang lain cakap lah, aku ikut. Aqulu kama yakuntu aqulu ma yaqulun nas. Maksudnya tak ambil pusing pun, hal itu tak penting dalam hidup aku dulu kan. Jadi apa yang orang ramai cakap, aku ikut je lah. Kalau majoritinya Muslim dan mengatakan ya Rasulullah, aku kata dia Rasulullah lah, walaupun dalam hati aku tak ada iman pun munafik kan. Macam tu kan. Atau kalau majoritinya adalah kafir dan mengatakan dia bukan utusan, dia pendusta, aku kata macam tu jugalah. Dia ikut je kan. Macam tu kan. Imma kan. Imma maksudnya apa ni, in ahsanan nasu ahsanta wa in asa'u asa'at. Hadis Nabi kata itu kan, la takun imma'atan in ahsanan nasu ahsanta wa in asa'u asa'at. Kalau orang baik kau baiklah, kalau orang jahat kau pun jahatlah. Macam tu kan. Dia kata macam tu. Lalu dikatakan kepadanya, maksud malaikat tadi akan kata, la daraita wa la talait. La darait ni doa maksudnya mudah-mudahan kamu tak reti apa-apalah. Mudah-mudahan kamu tak tahu.
Wala talait ni asalnya wala talait, wala talait, italait, italait, wala talait ataupun wala atlait, atlait ataupun wala talait, italait, italait. Ni daripada perkataan sumpah kan. Maksudnya di sini maksudnya tak dia apa dia apa dia kata apa dia kata maksudnya apa dia maksud dia italait daripada maksud asal sumpah lah kan, maksud asal sumpah. Tapi sini ini doa daripada malaikat lah kan. Maksudnya kamu, maksudnya tidak boleh keuntungan, tidak tahu apa-apa, tak boleh keuntungan, macam itulah kan. Jadi perkataan talait ini disebut oleh Al-Imam Al-Khattabi. Ini salah seorang daripada ulama yang syarah Sahih Bukhari juga. Dia ada kitabnya apa ni, dia ada kitab apa ni, nama kitab dia apa, I'lamul Hadith. I'lamul Hadith tu syarah Al-Imam Al-Khattabi ke atas Sahih Bukhari. Dan dia juga ada buku Ma'alimus Sunan, dan dia ada buku dia Islah Ghalatil Muhaddithin. Maksudnya dia ada tulis maksudnya kitab, dia himpunkan kesalahan-kesalahan ahli hadis ketika menyebut hadis Nabi. Ada perkataan-perkataan yang mereka riwayat tapi dalam keadaan salah dari segi tata bahasanya lah, dari segi tata bahasanya. Antaranya perkataan talait, dia kata yang ini salah, yang sebenarnya i'talait, i'talait. Dia asal macam tu kan. Jadi sebutan talait dia kata salah, yang sebenarnya i'talait, maksudnya la daraita wa la talait, macam tu kan. Bila macam tu orang munafik dan orang kafir tadi tu tidak menjawab dengan betul, lalu dia diseksa. Macam mana bentuk seksaannya? Dia kata yudrabu bimitraqatin min hadid, dipukul dengan sini tukul besi yang dibuat daripada besi, dengan satu pukulan yang mengena antara dua telinga, maksudnya tengah-tengah kepala dia lah, macam tu kan. Disebabkan pukulan itu maka dia menjerit, bertempik, yasihu sayha, dia menjerit dengan kuat. Yasma'uha man yali, semua makhluk yang berdekatan dengan kuburnya tadi tu semua dengar. Semua dengar tempikan dan jeritannya, melainkan dua jenis makhluk saja, as-saqalain, maksudnya manusia dan jin saja yang tak dengar. Yang lain semua dengar. Maksudnya binatang pun dengar lah kan. Hanya manusia dengan jin saja yang tidak mendengarnya. Okey, hadis ni kita sedia maklum. Tapi kenapa diletakkan hadis ni dalam bab jenazah sini? Ibnul Munir dia sebutlah munasabah. Dia kata Imam Al-Bukhari dia letak hadis ni dalam kitab jenazah ni, dalam dia macam nak beritahu tentang salah satu daripada adab lah, salah satu daripada adab menziarahi kubur ataupun melawat kubur kan. Apakah adabnya? Dia kata berhati-hati ketika menjejakkan kaki di atas tanah kubur kan. Maksudnya tidak mengeraskan hentakan ketika melangkah di atas tanah perkuburan. Maksudnya melangkah berjalan dengan penuh adab dan tidak menghentakkan kaki, berlari dan seumpamanya, kerana ini dia kata boleh mengganggu orang kubur, penghuni kubur kan. Dia kata sama seperti, sebab dia dengar, dia kata jadi dia dengar kan. Dengar maknanya kalau kuat hentakan terganggu telinga dia, macam itulah dia kata kan. Dia kata seolah-olah Al-Bukhari nak isyaratkan kepada adab tersebut. Adab maksudnya bersopan santun ketika berjalan dan melangkah ke kubur kan, dan tidak berlari menghentakkan kaki dengan kuat. Dia kata sama keadaannya seperti kita melakukan hal itu ketika kita dapati ada orang yang sedang tidur lah. Kalau ada orang tidur, kita tak boleh lah bising-bising kan, nanti ganggu orang tidur kan. Kacau orang tidur kan, tak beradab lah kalau orang tidur kita buat bising kan. Jadi begitu jugalah dia kata dengan orang mati tadi tu, dia mati macam tu juga kan. Jadi kita tidak maksudnya mengeraskan hentakan ketika kita berjalan di atas kubur, macam dia nak cakap macam tu. Yang itulah bab
Man ahabba dafna fil ardil muqaddasah, man ahabba dafna fil ardil muqaddasati aw nahwiha. Sesiapa yang suka kalau ia dikebumikan ataupun dikuburkan di tanah suci. Tanah suci maksudnya sini Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, atau yang seumpama dengannya. Yang seumpama dengannya apa? Yang ini disebut oleh syurah. Dia kata seumpamanya itu salah satu contohnya di Mekah lah ataupun di Madinah lah kan? Di Mekah ataupun di Madinah, sebab dalam hadis Nabi kata la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid kan. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wa masjidil haram wal masjidil aqsa atau kama qala. Maksudnya macam menggalakkan kat sini kan. Macam tak salah di sini kalau orang tu bercita-cita untuk dikebumikannya di Baitul Maqdis ataupun di Mekah ataupun di Madinah, ataupun syurah mengatakan di tempat-tempat yang ada kubur para nabi ataupun orang soleh ataupun ulama dan seumpamanya lah kan. Macam tu dia nak cakap kan. Sebab apa macam tu pula kan. Dia kata apa, tayammunan bil jiwar wa ta'arrudan lirrahmah an-nazilah alaihi iktidaan bi Musa. Dia kata dengan harap nak dapat berkat juga, sebab dekat-dekat dengan dia, semoga rahmat turun ke atas orang yang dikuburkan berhampiran dengan tanah yang berkat tadi tu, ataupun di samping orang-orang yang baik tadi tu. Dia kata ini bukan saja-saja tapi ikut sunnah Nabi Musa, iktidaan bi Musa. Nabi Musa AS dia minta macam tu kan. Hadis yang kita baca ni daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ursila malakul maut ila Musa alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ini hadis daripada Nabi lah, sini dia tak sebut diutuskan malaikat maut kepada Musa alaihi wasallam. Ni khabar Bani Israel ataupun kita akan sebut Israiliyat lah kan. Ada kalau tapi ni hadis kan. Kalau tak ada hadis di Israiliyat lah, maksudnya cerita yang datang daripada Bani Israel macam tu kan. Diutuskan malaikat maut kepada Musa alaihi wasallam. Bila malaikat maut tadi tu sampai ataupun jumpa Nabi Musa AS nak cabut nyawa kan, sakkahu, dia tempeleng malaikat tadi tu kan. Lalu malaikat tersebut pulang semula kepada Tuhannya dan dia berkata, arsaltani ila abdin la yuridul maut, engkau telah mengutuskanku kepada seorang hamba yang dia tak nak mati. Dia tak nak mati. Faradallahu alaihi ainah, lalu Allah kembalikan semula matanya. Macam dia cakap masa kena tempeleng tadi tercabut mata dia kan. Macam tu lah. Sebab sini Allah kembalikan semula matanya. Lalu Allah berfirman kepada malaikat tadi, irji', pergi semula kepada Musa AS dan katakan kepadanya, kullahu yadha'u yadahu ala mathni thawr, dia boleh letak tangannya di atas badan lembu. Bila dia letak, dia tengok tangan dia tu letak dekat badan lembu tadi tu, ada berapa banyak bulu lembu yang terkena tangan dia. Dia kata lahu bihi yadha'u bi yadahu bi kulli sya'ratin sanah lahu. Dia kata apa sini? Falahu bi kulli ma ghattat bihi yaduhu bi kulli sya'ratin sanah. Jadi setiap bulu tadi tu 1 tahun usia diberi kepadanya kan. Jadi ada berapa? Kalau ada 100 bulu, 100 tahun lagi diberi. Kalau ada 1000, 1000 tahun. Macam tu kan. Lalu bila dikatakan begitu kepada Nabi Musa AS, dia tanya, summa madza, kemudian lepas tu apa kesudahan aku? Summal maut, matilah lepas tu. Maksudnya last sekali mati juga. Panjang-panjang umur pun dia tak ada jalan lain, situ je jalan dia, akan bertemu dengan kematian juga. Dia kata kalau macam tu, qala fal'an, kalau macam tu tak payahlah, sekarang lah cabut nyawa kan.
sama juga, lambat ke cepat ke mati juga, matikan sekarang je, macam tu kan. Lalu dia kata fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasati ramyatan bihajar. Lalu dia minta kepada Tuhan agar didekatkan kuburnya, agar ia dikebumikan berhampiran dengan Baitul Maqdis. Berhampiran dengan Baitul Maqdis dengan jarak satu balingan tombak. Tombak kalau baling, jauh mana dia pergi, macam itulah dia nak jarak kuburnya dengan Baitul Maqdis. Kenapa dia tak minta dalam terus? Dalam terus, berkat terus kan, masuk terus, dikebumikan terus dalam Baitul Maqdis. Kenapa nak jauh-jauh? Dia tak nak minta dekat dalam kan. Situ ada kubur para nabi katanya kan. Itu sebab alasan dia minta kan. Dia kata sebab situ dia nak dikuburkan berhampiran dengan kubur para nabi kan. Dia macam tu. Tapi kenapa dia tak minta kat dalam terus? Dia minta berhampiran saja. Sini dijawab oleh para ulama kan. Ada banyak. Nanti jawapannya okeynya, dia kata sebab tadi kita ada baca hadis, Nabi kata dilaknat Yahudi dan Nasrani sebab mereka jadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dia tak nak orang tahu kubur dia ada dalam. Kalau dia buat dalam Baitul Maqdis, nanti orang tahu, nampak kubur dia dalam tu, nanti takut orang sembah. Dia tak nak diketahui kubur dia. Macam itulah ceritanya. Ceritanya dia tak nak kuburnya diketahui. Mana ada orang tahu kubur para nabi secara tepat lah dan secara pasti, melainkan satu saja, kubur Nabi Muhammad SAW. Yang lain tu agak-agak je lah kan. Yang pasti adalah kubur Nabi Muhammad, yang lain tak pasti. Kubur Nabi Musa AS lagilah tak tahu di mana. Nabi kata ketika dia Isra', dia nampak kubur Nabi Musa sebab dia nampak Nabi Musa solat dalam kubur dia kan. Dia nampak kubur dan dia tahu tempat dia kan. Dia kata kalau aku ada kat situ, aku boleh tunjukkan kepada kamu mana tempat dia, Nabi kata kan. Tapi poinnya kat sini, dia tak nak orang, mungkin dia tak nak orang tahu kuburnya di mana, jadi dia tak naklah minta dikumikan langsung dalam Baitul Maqdis, tapi berdekatan saja kan. Ada jawapan lain lagi, tapi itu antara yang okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falau kuntu samma," kalau aku ada di sana, la araitukum qabra, saya aku akan tunjukkan kepada kamu mana kubur dia. Sebab Nabi nampak dan Nabi tahu masa di Isra' tu kan pergi ke Baitul Maqdis kan. Jadi dalam perjalanan dia nampak Nabi Musa SAW dalam kuburnya sedang solat. Jadi dia tahu kat situlah tempat dia kan. Dikebumikan di situ. Ada ulama mengatakan, ni pendapat lah. Tadi kita kata dia minta dekat situ dikebumikan berdekatan dengan Baitul Maqdis sebab nak dapat berkat berhampiran dengan kubur para nabi. Ada kata lain. Ada yang tadi kita sebut itu pendapat juga kan. Pendapat daripada Al-Qadhi Iyad kan. Ada pendapat daripada Al-Qadhi Iyad ni, dia ada syarah Sahih Muslim kan. Ikmalul Mu'lim kan. Tapi ada pendapat daripada Al-Muhallab. Ni salah seorang daripada ulama yang syarah Sahih Bukhari yang Syarhul Muhallab. Dia yang antara rujukan Ibn Hajar Al-Asqalani juga. Kalau kita buka Fathul Bari tu, Ibn Hajar Al-Asqalani dia banyak juga ambil pendapat-pendapat daripada Al-Muhallab. Ni antara yang awal menguraikan Sahih Bukhari. Dia ada ringkaskan kitab Sahih Bukhari, namanya Al-Mukhtasarun Nasih, Al-Mukhtasar An-Nasih. Itu ringkasan Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Muhallab. Boleh cari, ada cetakan dia kan. Antara ringkasan Sahih Bukhari yang bagus jugalah, tapi tebal kan. Mungkin sebab itulah tak berapa nak famous sangat. Kalau yang kita baca ni Az-Zabidi ni, dia ringkas. Jadi tujuannya supaya mudah dia hafal kan. Tapi ada banyak benda lah yang tak ada. Tajuk bab tak ada kan. Kalau Mukhtasar Al-Muhallab tadi tu, Al-Mukhtasarun Nasih tadi tu, dia ada sebut bab dan dia ada sanad, dan dia sebut dekat mana lagi hadis tu disebut dalam Sahih Bukhari kan. Yang itu yang penting kan. Macam hadis ni disebut dalam bab ni, nanti lepas tu dia akan katalah hadis ni juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab sekian, bab sekian, bab sekian, kitab sekian. Jadi tu penting jugalah untuk kita nak cari huraian dia. Sebab Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kadang-kadang dia tak syarah hadis tu dalam satu tempat, dia syarah banyak tempat.
Jadi kita kena cari semua tempat tu. Nak cari tu macam mana, kena tahu kat mana kedudukannya. Macam mana nak tahu? Yang inilah ada kena skill sikit. Jadi antara kitab yang boleh digunakan untuk tahu tempatnya adalah yang ditulis oleh Al-Muhallab ni, mukhtasar dalam ringkasan dia disebut. Hadis ni disebut juga oleh diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam bab sekian, dalam kitab sekian, bab sekian, bab sekian. Jadi kita boleh cari bab tu, kita tengok huraian dia macam mana kat situ dalam Fathul Bari. Jadi Al-Muhallab kata dia minta Nabi Musa AS minta dikebumikan berhampiran dengan Baitul Maqdis ni. Dia kata supaya dekat dengan mahsyar. Nantilah ketika dibangkitkan, macam nak kata mahsyar tu di Baitul Maqdis, Allahu a'lam kan. Ni gaib, benda gaib, kita tak tahu kan. Jadi itulah, kalau pendapat ni kalau tak disokong dengan hadis yang sahih, kita tak pakai lah. Tapi sebut je lah. Dia kata supaya dia tak letih nanti nak berjalan ke mahsyar, sebab dah dekat dah. Kalau duduk jauh-jauh, maknanya kalau kita dikebumikan di Malaysia ni jauh lah nak pergi ke sana kan, nak kena naik laut pula apa semua kan. Ni perkara gaib, tak tahulah kenapa boleh keluar pendapat macam tu. Wallahu a'lam. Cukup sakat dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadis tadi dia ada sambungan kan. Dia ada lafaz. Dia Nabi kata la araitukum qabrah ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Dia kata di tepi jalan. Di tepi jalan. Jalan ni pun jalan zaman Nabi dulu kan. Sekarang highway tak adalah, jalan lain lah. Sebab zaman Nabi dulu, jalan daripada Madinah ke Mekah tu ada banyak masjid kan. Kita baca dalam Sahih Bukhari, banyak masjid. Sebab laluan Nabi ke Mekah tu ada banyak masjid. Nabi singgah-singgah dia solat maksudnya. Sahabat Nabi ada yang tahu tu masjid tempat Nabi turun solat. Antaranya Ibnu Umar, dia tahu kat sini Nabi turun. Jalan yang digunakan oleh Nabi tu adakah jalan yang digunakan oleh orang sekarang daripada Madinah ke Mekah? Dah confirm tak lah. Jalan lain dah lah kan. Macam kita punya kampung jugalah kan. Kampung kita, orang dulu tak guna. Kita nak balik kampung punya jalan mana, orang dulu jalan lain dalam hutan lah kan. Macam tu jugalah. Sini jalan yang zaman Nabi ni, Nabi kata tepi jalan. Tepi jalan, dia kata di tanah merah kan. Pun si pedoman yang dah tak ada dah hari ni. Macam tu kan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.